Okey, bagaimana pula dengan sistem inventory berterusan? Bagaimana proses dia? Okey, awak lihat. Tahukah anda, Pasaraya Giant, Tesco, Aeon dan lain-lain pasaraya besar menggunakan sistem inventory berterusan? Pengiraan inventory akan direkodkan dalam sistem apabila pelanggan membayar harga barang di kaunter pembayaran. Maksudnya, bila awak pergi ke tempat cashier, yang ni tempat pasaraya besar, awak scan, automatik bilangan barang akan dikira. Kalau kedai runcit dia tak macam tu. Okey, kita baca lagi. Dalam sistem ini, peniaga akan dapat mengesan pergerakan keluar dan masuk bagi setiap inventory perniagaannya. Memang perlu perniagaan yang besar yang mempunyai kuantiti barang niaga yang banyak, sangat perlu dan harus menggunakan inventory berterusan. Okey, sebab dia banyak, tak ada nak check. So, guna sistem ni mudah untuk mereka semak inventory. Kita pergi lagi. Melalui sistem ini, rekod inventory akan mempamerkan kuantiti kos seunit, jumlah kos belian dan kos jualan inventory serta baki akhir inventory. Dalam sistem tu, contoh macam ni. Pagi pukul 10 pagi, pukul 10 pagi Giant buka kan, ataupun Tesco dibuka kan. Pukul 8 pagi pekerja dah masuk. Okey, mereka akan update dalam sistem. Okey, contoh shampoo 500 liter ml. Contoh macam tu. Pukul 8 pagi shampoo ni 500 ml ni berada dalam 100 unit dekat rak. Okey, contoh ni, contoh kan banyak kan kita punya barang niaga ni, contoh. Kemudian pukul 10 pagi awak masuk, semua masuk ke Tesco, belilah barang-barang. Awak pun pergi scan dekat cashier, pergi scan dekat tempat cashier lah. Okey, awak beli 2 shampoo daripada 100 tu, dia akan jadi, bila scan dia akan jadi 98 dan dia akan letakkan berapa banyak yang keluar. Dia dalam sistematik. Sistem inventory ni sangat sistematik. Semua komputer, semua dalam sistem lah. Okey, jadi mudah untuk semak kembali. Okey, berapa banyak yang tinggal. Contoh, bila last kali pada hari ni, last kali tinggal 78. Boleh check balik, betul ke 78? Biasanya kalau tak tepat ada kes kecurian lah. Tapi kalau dekat pasaraya besar ni, dia dah ada scan. Perasan tak bila kita nak keluar lepas kita bayar kan, dia ada scan 2 tu kan, yang berdiri tu, orang panggil apa saya pun tak tahu. Kalau awak tak scan, automatik dia bunyi. Okey, cubalah. Awak cuba pergi pasaraya Tesco, awak tak bayar, awak terus keluar, automatik kena tangkap. Buat. Cikgu tak suruh. Ikut awak lah, awak fikir sendiri. Okey, kita pergi lagi. Nilai dan kuantiti inventory sentiasa dikemas kini. Itulah sistem inventory berterusan, dan ini membolehkan pesanan inventory yang baharu dapat dilakukan. Bila dah nampak ada kurangan, biasanya mereka setting. Contohnya shampoo ni, kalau dah 20 kuantiti, automatik akan update untuk buat pesanan. Dia akan alert lah. Okey, kita kena update balik untuk buat pesanan. Selagi tak mencapai 20 kuantiti, paling minimum 20, sistem ni tak akan alert dengan kuantiti yang sikit. Dia macam tu, contohlah. Biasanya kalau awak lepas SPM, awak kerja di pasaraya, awak kerja di bahagian sistem ataupun bahagian pengurusan pentadbiran, biasanya budak-budak akaun ni boleh dapat kerja di situ, sebab background akaun memang orang perlu sangat walaupun SPM. Tapi awak dibayar gaji SPM lah. Awak bekerja di sana, awak cuba dapatkan control inventory system ni. Dia agak susah, agak rumit lah, sukar sebenarnya, sebab dia banyak lagi benda sebenarnya nak kena check. Okey, tapi semua dalam sistem. Okey, lagi kita pergi lagi. Pergerakan inventory akan direkodkan secara terperinci kerana setiap inventory barang niaga akan diletakkan kod. Perasan tak? Dekat pasaraya semua ada kod bar. Okey, sebab tu bila awak keluar tak bayar, tak scan, dia scan tu, maksudnya dia pecahkan kod tu. Awak keluar, bayar, dia scan kod, automatik dah boleh keluar. Tapi kalau awak mencuri, awak tak mencuri. Contoh, sekiranya kita nak mencuri, dia akan berbunyi. Cubalah. Cikgu tak pernah mencuri. Tapi cikgu pernah terkeluar. Anak cikgu ambil barang, coklat. Kan semua pasaraya dia memang ada kod bar. Anak cikgu ambil barang, cikgu tak perasan. Dia masuk dalam troli. Memang cikgu tak perasan. Lepas tu bila cikgu nak keluar, berbunyi sampai semua orang tengok cikgu. Famous cikgu masa tu. Okay, itu maksudnya dia kesan inventory yang tak di scan. Okay, kita pergi lagi. Seperti Tesco, Aeon dan Maidin, pasaraya yang besar lah. Jasco, apa lagi, Maidin, Tesco, apa lagi, Giant. Okay lah.
dan cikgu yakin awak pernah masuk pasaraya macam ni, dan cikgu yakin awak pernah berada di cashier, pernah bayar barang ni. Okey, awak tengoklah sistem tu. Tapi sistem ni hanya boleh dilihat oleh orang dalaman sahaja, bukan kita. Kita hanya scan bayar balik. Okey, kita pergi lagi. Itulah yang dikatakan sistem inventory berterusan. Okey, ada contoh, ada gambar lagi. Mesin pengimbas dan kod bar boleh membolehkan penilaian inventory berterusan dijalankan. Ada kod bar, ada mesin pengimbas. Dia boleh. Inilah sistem inventory berterusan. Kita pergi lagi. Okey, aku tengok info penilaian inventory dinyatakan dalam MFRS. Sebenarnya kita panggil FRS. Okey, kenapa ditambah M? Sebab Malaysian Financial Reporting Standard. Tapi kalau awak sambung degree, kita akan belajar FRS, Financial Reporting Standard. Okey, bolehlah Google, dia dah bagilah dia punya website. Okey, inventory apa lagi ni? Ada lagi tak berkaitan dengan inventory berterusan? Habis dah. Dah habis. Okey, ini kepada penilaian inventory. Okey, kita sambung je lah ya. Inventory akan dinilai pada akhir tempoh perekonomian. Inventory akhir. Sebab tu dikenali sebagai inventory akhir. Ia bertujuan untuk menghitung berapa banyak kos jualan dan untung kasar. Okey, akaun perdagangan. Dalam akaun perdagangan dan untung rugi, inventory akhir perlu dinilai untuk menghitung nilai kos jualan dan seterusnya untung kasar. Diulang balik. Okey, ini adalah format akaun perdagangan dan untung rugi. Di mana inventory akhir? Awak lihat di sini. Dia berada di sini. Kita kena tolak. Okey, kos barang yang kita nak jual ni, okey, kita tolak berapa banyak inventory yang tak habis dijual, baru kita dapat nilai kos jualan yang kita jual. Okey, jualan yang kita jual, kita tolak kos dia, kita akan dapat untung kasar. Yang ni bab penyata kewangan lah. Okey, cikgu nak tunjukkan inventory. Inventory berada di sini. Cikgu padam. Mesti ada, memang kena ada. Inventory akhir berada di sini. Dia tolak. Okey, boleh. Di bawah ni dia kata apa lagi? Penilaian inventory akhir memudahkan urusan penilaian inventory. Peniaga yang menggunakan sistem inventory berkala perlu menyediakan kad inventory. Ya, awak akan belajar di tingkatan 5. Kita akan buat kad inventory. Okey, tingkatan 4 awak belajar teori bagaimana nak sediakan kad inventory. Bila awak nak gunakan di tingkatan 5 kerja khusus. Okey, boleh. Alright, so sistem inventory berkala menggunakan kad inventory. Kad inventory kita kena catat satu persatu. Okey, setiap urus niaga yang melibatkan perkara kad inventory akan direkodkan dalam kad inventory. Okey, kita baca kat sini. Inventory akhir akan memberi kesan kepada nilai kos jualan dan seterusnya menentukan untung kasar. Nilai inventory akhir yang tinggi akan menyebabkan untung kasar yang tinggi dan perniagaan terikat dengan nilai inventory yang tinggi. Fahamkan yang ni. Okey, nilai inventory akhir yang tinggi, okey, yang ni nilai tinggi akan menyebabkan untung kasar yang tinggi. Kenapa? Sebab yang ni akan jadi rendah. Bila ni tinggi, yang ni akan jadi rendah, ini akan jadi tinggi. Matematik ni lebih kepada maths. Okey, boleh. Nanti tenung, fahamkan. Okey, nanti cikgu akan jelaskan yang ni pula. Okey, setakat ni cikgu jelaskan sampai inventory pula. Sepatutnya cikgu kena jelaskan sistem inventory berterusan je. Okey, semoga awak faham sistem inventory berkala dan sistem inventory berterusan.